Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, untuk chapter 6, kita akan membincangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan Foundation of Business Intelligence, especially untuk lebih kepada managing data resources. Jadi saya nak share di sini ada satu video daripada YouTube untuk you all semua tengok sekejap, dan kita akan teruskan sedikit dalam masa setengah jam ke 1 jam kuliah kita pada hari ni lah. Okey, kejap. Baik, semua perhatikan video ni. Okey, kalau kita tengok yang sebelum ni, data itu, pengurusan data itu, dia tidak difahami oleh kedua-dua belah pihak. Ada pun sebelah pihak itu memahami data ataupun informasi yang nak dihantar kepada satu pihak lagi. Jadi bila tidak ada satu standardization formatting, so agak susah untuk satu pihak lagi untuk meneka. So saya rasa perkara ni pernah terjadi kepada tuan-tuan di organisasi previously. So bila mana kita yang sesama level ni kita validate data, kita mengumpul data dan
kita hantar maklumat-maklumat tu mengikut dalam interpretasi kita sendirilah. Jadi adalah tidak baik sebenarnya sistem yang dahulu berbanding dengan sistem yang ada sekarang. So di mana data-data tu dikumpul siap-siap dalam satu format untuk memudahkan semua daripada kita untuk mengisi supaya semua pekerja terutamanya memahami arahan dan tujuan dan mengapa data tu dikumpul. Okey. Baik, walaupun kita kata YouTube ni, video ni dia lebih kepada research purposes, tetapi dia kita boleh guna pakai sebenarnya di dalam kerja seharian kita, di mana kita perlu spesifikasikan setiap item ataupun title ataupun purpose yang kita nak, supaya bila kita tabelkan semua ahli mesyuarat ataupun semua daripada staf-staf kita faham akan maksud dan juga tujuan data tersebut diuruskan. Okay, so kita dengar lagi. Okay, alright, saya harap semua pelajar saya faham. Okay, walaupun kalau kita tengok video ni dia lebih kepada research, tetapi apa yang dilakukan oleh research itu adalah lebih teliti dan juga begitu formatif. Itu yang kita nak sebenarnya di dalam pekerjaan kita seharian, sebab kalau kita sentiasa dapat report yang bercelaru, jadi kita tak dapat nak interpret secara tepat berapa yang kita perlukan, trend dan sebagainya. Baik. Okey. So berbalik kepada chapter 6 kita pada hari ini. Okey. Mana dia? Okey, kenapa mesti kita uruskan data kita dengan baik? Kenapa mesti kita uruskan data kita dengan baik? Sebab data ini sangat penting, sangat penting daripada hari ke hari, daripada masa ke semasa dan sebagainya. Begitu juga kalau kita tengok contoh bagaimana setiap petang kita menunggu untuk mengetahui data-data daripada Kementerian Kesihatan berkaitan dengan COVID dan sebagainya. Pangkalan data ataupun data daripada database itu dan juga maklumat yang diuruskan tu mestilah centralized. Okay, centralized. Sama juga tadi macam
dekat apa nama YouTube tu tadi, pada mulanya kalau data itu berterabur, okay, kawan ni faham macam A faham A, B faham B, like apa nama ayam dan itik lah. Jadi bila apa nama ni kita create satu format, okay, satu format dan semua orang mengikut format tersebut, dan towards at the end dia menjadi satu ISO kepada apa nama SOP kerja itu. Jadi ia sebenarnya memudahkan diri kita dan juga urusan-urusan yang lain. Okey, itu yang penting tu sebenarnya. So kalau kita tengok dalam you all punya learning objective ni, chapter 6 ni adalah lebih kepada sedikit sebanyak development kepada pengenalan data. Tetapi di level management kita tak melihat, kita perlu tahu bagaimana pengenalan data ataupun sistem itu dibina. Tetapi kita di peringkat pengurusan ni lebih kepada menguruskan, okay? Macam previously macam Haji Rek kata, apa nama dia dulu adalah sebagai CIO dan dia tidak tidak tahu ataupun tidak arif tentang bagaimana apa nama ni gerak kerja sebagai seorang CIO, CKO, COO, CEO dan sebagainya. Kerana apa nama ni title yang diberikan tu sebenarnya membawa maksud yang tertentu. Okay. Jadi sebagai seorang yang CIO, okay, CIO terutama kali yang Chief Information Officer, dia perlu mengetahui kepelbagaian jenis data, okay, kepelbagaian jenis data, kepelbagaian jenis sumber, okay. Sumber ini yang boleh apa nama menghimpunkan ataupun centralize data-data tersebut untuk diguna pakai oleh semua orang dan memudahkan kerjanya sendiri dan juga kerja orang lain. Jadi kalau refer balik kepada YouTube tu tadi, sehinggakan prosedur kerja SOP itu sendiri menjadi satu standard dan yang terus akan mendapat pengiktirafan lah. Okay. So kalau kita tengok di sini capability, describe the capability and value of a database management system. So keupayaan, okay, keupayaan. Definitely sebagai CIO kita perlu menilai sesuatu sistem tersebut bersama dengan ahli-ahli yang lain supaya setiap field ataupun setiap subkomponen di dalam sistem itu sebenarnya dia saling berinteraksi ataupun integrate antara satu sama lain dan memberi nilai. Okay, dia memberi nilai antara A dan B untuk report antara satu sama lain. Jadi bila ada integrasi sistem tersebut, so there is much easier for officer to send a report to the managers to give more understanding, okay, give more understanding to the managers to make a decision lah. Jadi ini sebenarnya yang perlu diterapkan di dalam semua organisasi, okay. Tak kira lah organisasi itu asalkan dia pakai pakai sistem tersebut ataupun tidak, ianya perlu dilakukan secara detail. Okay, dia perlu dilakukan secara detail. Jadi bukan mudah sebenarnya, bukan mudah sebab kita perlukan perancangan yang teliti. Setiap pembangunan sistem itu perlu kita perlu kita lihat, perlu kita nilai, perlu kita test, buat uji lari dan sebagainya. So itu adalah peranan kita. So dalam menyediakan business intelligence, especially databases ni sebenarnya memerlukan satu kepakaran dan juga usaha sama yang sangat tinggi lah, okay, yang sangat tinggi. Dan applying important database design principle ni sebenarnya, okay, kejap
Baik, mana tadi? Apply important database, describe the capability describe the capability. So keupayaan itu sendiri. Perlu. Perlu. Dan kalau kita tengok dari segi kepentingan untuk design database tu sendiri pun perlu juga. Sebab design database ini sebenarnya diperlukan adalah untuk fulfill kehendak pelanggan. Kita tak boleh buat sistem yang kita buat itu memenuhi keperluan nafsu kita sendiri. So apa yang customer nak sebenarnya? Apa yang customer nak? So kita beri apa yang customer nak disebabkan oleh customer tersebut yang menjalankan perniagaan dia. Dia menjalankan perniagaan dia, apa yang dia nak analisis, satu-satu trend dan sebagainya. So apa lagi department yang ada di dalam organisasi dia tu untuk dia integratekan supaya senang untuk dia, orang kata apa, dari segi monitoring kehadiran sebagai contoh, monitoring dari segi purchasing, apa lagi stok keluar masuk dan sebagainya. Itu penting sebenarnya. So kalau kita tidak ada satu proper database, very intelligent database, so like yang kita nampak dia akan jadi hackwire. Even though dalam kerajaan sendiri pun, kalau kita tengok dalam kerajaan negeri, di bahagian orang kata apa, kerajaan sendiri, negeri sendiri, daerah sendiri, kalau kita tengok, kalau tidak ada satu proper database, definitely dia akan berlaku keciciran. So sama juga macam kita kata kes COVID ni memberi bantuan kepada orang ramai, dan kita pun terkejut juga sebab kita dapat maklum ada di kalangan penduduk yang tidak dapat bantuan. Jadi atas kapasiti apa yang dia tidak berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Mungkinlah ada kita kata here and there yang kita sendiri tak tahu, tetapi mungkin pada dia mungkin tak sampai dan sebagainya, kita tak tahulah. Tetapi adalah menjadi tugas pihak yang berwajib untuk pergi dapatkan data sedalam-dalam yang mungkin, sepelusuk tempat yang mungkin, supaya kita katakan pengurusan menjaga humanity concern lah, maksudnya macam tu. Dan kalau kita lihat dari segi evaluation tools and technology for assessing information for databases to improve business performance and decision making, definitely right now today memang we need to have the evaluation tools. Sebab now we are in the industrial revolution 4, and then sekarang kita berada di dalam zaman orang kata masyarakat pintar, iaitu banyak menggunakan Internet of Things dan sebagainya. So this is the time. So that's why previously that I'm discussed with you, which is this is the time that people need to use the IoT. Kalau kita tengok dari segi perniagaan pun ramai dah merubah daripada orang kata apa, social norms tu menjadi a new norms, a new life untuk manusia itu sendiri, di mana cashless, no more cash, and then transaction almost every time, every day. Perniagaan itu tak perlu sampai ke sekarang ni macam berhadapan face to face, dan just having a call, then
akan ada delivery apa nama ni, company macam Grab, Foodpanda dan sebagainya, orang perseorangan yang membuat apa nama ni, penghantaran barang dan sebagainya. So kalau mereka ini berterusan dan norms ini berterusan menjadi satu norma yang baru, kehidupan yang baru. Jadi adalah perlu bagi seseorang, seseorang peniaga itu menggunakan proper system, proper system, tak perlu banyak sistem, just a simple system with a small database. With a small database. Sebab bila dia dah jadi norms yang macam ni, kita tak tahu, mungkin satu hari nanti ataupun tiba masanya LHDN akan cater. LHDN akan cater, akan buat tracking pula sepanjang COVID dan sebagainya. Kita tak tahu bila, mungkin nak kena bayar hasil cukai ke apa kita tak tahu. Like previously pun macam yang kita tahu, buat bisnes melalui Facebook pun ada kena tax. Itu yang kita katakan, bila kita menggunakan sistem, when you use a system, you need to be ready and make sure that you will be evaluated. You will be assessed by another department and whatsoever, because you are doing a things. You are doing a things. Itu sebenarnya yang kita perlu jagalah. So a lot of things sebenarnya. Sebab tu bila kita nak menggunakan sistem ataupun tools, kalau sekarang tools lah yang macam sekarang Meet and then Zoom, Zoom technology, so we don't have to attend meeting, we just having an online meeting and whatsoever by using the current technologies. And then it is much more useful sebenarnya. Useful. It is a new norms. It is a new norms. Jadi tool yang sebegini, it is the right time for us to explore more. To explore more. Jadi bila to explore, manusia itu sendiri perlu menjadi berani dan tidak boleh menjadi takut kepada IT tersebut. Jadi you all kena sentiasa berani. Explore sahaja, tak menjadi masalah. Dia tak meletup. Explore, dia tak meletup. Cuma exploring ni takes time. Macam kita dengar baru ni, ada seorang makcik tu dekat Kelantan, dia kata susahlah bazar apa ni, tak boleh buka bazar Ramadan dan sebagainya. So dia pun bukan yang jenis orang kata apa, hebat dari segi teknologi, tapi saya pun ada memikirkan juga, makcik takkan tak ada WhatsApp kan, takkan tak ada WhatsApp, takkan anak-anak tak pandai nak apa nama ni, membantu ibunya mungkin, ataupun mungkin ada orang perseorangan dan sebagainya, mungkin you sendiri boleh buat case study, pergi jumpa makcik tu, gini makcik pakai website macam ini tu apa, hebahkan kepada sahabat-sahabat dia yang lain ataupun orang lain ataupun regular customer dia, bahawasanya dia ada menjual pada musim apa nama ni, bazar Ramadan tersebut. So banyak kaedah sebenarnya, banyak kaedah yang kerajaan nak buat sekarang, pandu lalu lah, itu ini dan sebagainya. So tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya adalah diri kita sendiri, kerana kita tak nak explore, kita nak jadi kita. Kita nak jadi kita yang kita ni dulu, bukannya kita ni kita yang baru. Jadi itu yang menjadikan satu cabaran kepada diri kita sendiri, diri pengguna itu sendiri, diri pengusaha itu sendiri, supaya dia bergerak mengikut arus teknologi. Sebab sekarang ni it's about time for you to follow the technology. It's not technology following you, you following the technology. That's the thing. So bila kita follow teknologi sekarang ni, that's the thing yang Perdana Menteri kata, there is no people left behind. So technology will left us behind, but if you follow the technology, there is no one left behind. So itu penting, sangat penting. So perlu. Tak kira lah you bekerja di sektor kerajaan ataupun swasta ataupun sendiri, evaluate tools tu. Evaluate tools tu. Cuba. Tengok macam mudah, macam mudah. Cuba semudah mana.
Tengok the advantage dengan disadvantage of using the system. Baca dia punya preview daripada orang ramai dan sebagainya yang menggunakan sistem. Ada yang suka, ada yang tak suka, itu biasa. Okay, itu biasa. Tapi kalau sistem ataupun tools itu dan juga teknologi itu mempermudahkan kerja harian kita, for me, why not? Carry on sahaja. So tidak perlu kita kata nak menolak teknologi. Okay. So sekarang zaman 2020 adalah zaman ke arah masyarakat berteknologi tinggi. Okay. High tech society, very high tech society, very smart society. So definitely kita kena faham. Walaupun kita tak suka, kita kena faham. Sambil-sambil main dam di warung kedai kopi, kena bercerita pasal teknologi. Dam sekarang pun kalau kita tengok dah ada orang kata apa dalam iPad dan sebagainya, main tolak-tolak saja. So banyak benda-benda fizikal dah ditransfer dalam bentuk digital. Okay, smart digital. So kita tidak boleh tidak sebenarnya menolak teknologi kerana teknologi ini penting. Pengurusan data itu sangat-sangat penting. Okay, kalau kita tengok YouTube tu tadi minta data daripada archive, which archive sendiri pun tak tersusun dan disusun dan sebagainya. Jadi masalah lah. So macam tu juga kita bekerja di dalam sektor kepakaran kita. Filing, okay, terutamanya sistem filing. Kalau company besar, definitely you kena ada database, management system untuk retrieve balik previous record, previous case, whatsoever, previous things yang you rasakan, yang you nak, okay, yang you nak. Sebab record ini, okay, record ini, penyimpanan record ini perlu dipelihara dan dipulihara. Itu cerita dia. Okay, so definitely there will be a problems, but if you bear with the technology, you digitizekan you punya proof ataupun archive tadi, macam kita tengok orang kata transformasi teknologi macam video tape daripada tape, video tape besar pergi kepada disk, CD, DVR lah dan sebagainya, pergi ke gold disk dan sebagainya. Even though kita tengok sekarang teknologi TV pun dah pergi ke 4K, 12K, dah macam real, dah gambar dan sebagainya. Macam tu lah kan. Jadi teknologi itu perlu diguna pakai seiring dengan kehendak dan keperluan. Okay. So apa lagi yang kita boleh tengok dalam itulah dalam sistem tu sendiri. Nak tak nak, kena ingat sistem yang dibangunkan mestilah mengikut keperluan bisnes. Okay, transaction design. Dia tidak boleh tidak. Okay, kalau ada pun sistem yang baik, walaupun dia mempunyai banyak package, tetapi kita boleh guna pakai and reserve in future. Okay, kalau tak boleh, kita jangan ambil. Kita cari sistem yang lain yang seakan-akan dan kita customize. Okay, bukan kita sendiri customize, kita akan hire vendor yang boleh bantu kita untuk customize. Okay, IT ni sebenarnya, teknologi ni memang bermain dengan duit. Bermain dengan duit daripada duit yang sedikit-dikit hinggalah berjuta-juta. Okay, this is the business of information system. Biasa. Okay, biasa. Even though kita beli sistem dalam apps tu pun RM5, RM2, RM4, ringgit-ringgit juga. Walaupun sistem kecil, harga dia murah lah. Kan? Ini kan lagi kita yang buat bisnes-bisnes besar ni. Sebagai contoh kalau kita tengok Hermes, okay, yang kerajaannya tu Hermes dan sebagainya. Sistem penilaian, cukai lah, sistem itu, sistem ni, semuanya sebenarnya mempunyai integrasi antara satu sama lain. Ada integrasi antara satu sama lain. So, ini adalah perbincangan ataupun preview saya
okay, preview saya untuk subjek, untuk chapter ni, okay, chapter 6 ni, Foundation of Business Intelligence, especially for database, database management. Okay, information management memang you tahu, tapi database management ini, di mana database perlu diuruskan dengan baik dan ingat, mesti memenuhi keperluan pengurusan. Okay, pengurusan. Tak kira lah whatever pengurusan perniagaan, pengurusan perniagaan ke, pengurusan organisasi dan sebagainya, dia perlu. Okay, kecil ataupun besar bergantung. Okay, bergantung. Itu je lah. Kadang-kadang bila kita buat contoh macam Doknan macam Doknan, walaupun dia bekerja sendiri, tetapi ada kalau kita tengok betul-betul database, keperluan database yang sepatutnya dia apply, mungkin dia kata biar dululah mungkin, tetapi sekarang mungkin perlu, kita tak dapat nafikanlah. Begitu juga dengan kalau kita tengok pihak custom sendiri, Wahida dengan Sabaniza, banyak sistem dan banyak package sistem dia memang cukup besar dan cukup detail sebab dia pakai centered and integrated. Okay, semua cawangan akan dapat benda yang sama. Itu yang kita tengok. Tetapi kalau kita tengok pula di bahagian Haji Rek, negeri masing-masing, dia tak sama. Negeri antara Kedah, Perlis, Kelantan, Kuala Terengganu, Pahang dan sebagainya, dia mempunyai sistem yang berlainan, bergantung. Walaupun function tu nampak sama, tetapi ada perkara-perkara yang lain daripada negeri. Okay? Jadi keperluan itu sebenarnya mesti menurut kepada negeri masing-masing lah. Kita tidak boleh Kelantan dengan Kedah lebih kurang sama, pakai sistem yang sama. Boleh nak buat macam tu, tetapi mesti dengan persetujuan antara dua belah pihak. Okay, so saya rasa itu saja, okay, pada hari ini, okay, perbincangan kita secara tidak langsung dan preview saya pada bab 6 ni. Okay, selepas pada ni insyaAllah saya akan postingkan satu soalan berkaitan dengan pengurusan perkara data dan minta jawab dan juga tick attendance lah. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana mendengar. Stay safe, stay at home, and then we actually fight with the COVID-19. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.